Baik tuan-tuan, kita sambung sebab tadi ada masalah terputus video saya ni. Tuan-tuan ni tak boleh sambung Baik, jadi kita sambung. Adanya sekalian alam yang ada pada hari ini kerana adanya Allah yang mengadakan perkara tersebut. Jadi tuan-tuan, wujud kita ni tanpa Allah mewujudkan apa yang wujud pada kita sekarang ni, wujud penglihatan, wujud pendengaran, wujud nyawa, tanpa dia Allah yang mewujudkan semua ni, takkan wujud perkara tu pada kita. Takkan adanya semua sekali pada kita, tuan-tuan Baik tuan-tuan, jadi kita ni tuan-tuan, hakikatnya saya, tuan-tuan, anak-anak kita, isteri kita, semua kita ni, wujud kita ni kerana Allah yang mewujudkan sekalian yang tuan-tuan tengok pada hari ni lah tuan-tuan Jadi sebab tu kita ni dipanggil wujud sandaran, bukan wujud hakiki. Maksudnya sandaran ni, maknanya Allah, kita bersandar kepada adanya Allah menyebabkan baru adanya kita. Adanya Allah punya pertolongan baru adanya penglihatan kita. So kita ni sandar dengan Tuhan. Maksudnya kita bukan boleh wujud dengan sendiri penglihatan kita hakiki milik kita, bukan. Jadi tuan-tuan, wujud hakiki itu hanya Allah, tuan-tuan Allah lah wujud hakiki. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala hanya dia sahaja wujud, memang kerana kekuasaan dia wujud itu. Kerana zat dia wujud dia. Allah berdiri dengan sendiri dia, tuan-tuan. Qiyamuhu binafsih, tuan-tuan Maksudnya Allah hidup. Allah Subhanahu Wa Taala punya kuasa memang mutlak daripada zat diri dia. Macam kita ada kuasa, bukan kuasa kita. Kita ada kuasa kerana Allah yang melimpahkan kuasa tu pada kita. Dan selama mana Allah masih melimpahkan kuasa tu, selama itulah kita masih ada kuasa tu, ada wujud kuasa tu. Tak. Kalau macam kita hari ni bernyawa, selagi mana Allah berikan nyawa itu, kita adalah pernafasan untuk bernyawa. Bila mana Allah dah berhentikan nyawa tu ataupun Allah ambil nyawa tu, maka kita pun matilah. Maknanya kita ni bersandar betul-betul kepada Allah. Sebab tu tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran. Kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ilallah. Wahai manusia, kata Allah, kamu itu, kata Allah, sebab tu Allah sebut ayat ini, ya ayuhan nas, tuan-tuan Allah tak kata ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, tak. Ayat ni Allah cerita ya ayuhan nas ni, maksudnya Allah nak cerita kepada kita, bukan sekadar orang beriman sahaja yang berhajat kepada Allah. Maksudnya ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, sama ada kafir, murtad, kafir ataupun munafik, orang zalim, orang pendosa, orang beriman, atas nama manusia, semua kita ni sangat fakir kepada Allah. Antumul fuqara'u ilallah. Apa maksud fakir ni tuan-tuan? Fakir ni tuan-tuan maksudnya berhajat, yang bersangat-sangatan berhajat kepada Allah. Maksudnya tuan-tuan, kita ni tuan-tuan memang sentiasa perlukan kurniaan Allah. Kita boleh jantung berdegup ni tuan-tuan, tak duduk ni. Allah yang berikan degupan jantung tu, dia yang menggerakkan jantung kita. Bukan kita gerakkan jantung kita sendiri, tuan-tuan Bukan ada jin dalam badan kita yang menggerakkan jantung kita. Darah daging dalam badan kita ni yang mengalir darah daripada otak turun ke bawah. Bukannya benda tu berjalan dengan semula jadi. Kita bukan etis, tuan-tuan. Golongan-golongan etis ni tak percaya kepada Allah. Dia tengok alam ni semula jadi, tuan-tuan Alam ni berlaku dengan sendiri. Tu golongan-golongan yang tak bertuhan. Kita bertuhan. Kita melihat semua alam ni dalam pentadbiran Allah. Hatta tuan-tuan nak buah pinggang kita, darah daging kita ni kan, kita punya jantung, hati, darah yang mengalir ni, semua kurniaan daripada Allah yang menjaga kita, yang memelihara kita, tuan-tuan Maka sebab tu tuan-tuan, kita sebagai hamba tak ada tempat untuk kita sombong kepada Allah, sebab semua milik Allah, semua kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan Maka tuan-tuan matalah sekalian, perkara ni juga disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Apa kata Allah? Kata Allah, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya pada kejadian Allah, langit dan bumi. Apa yang Allah buat pada langit, apa yang Allah buat pada bumi. Di bumi ni macam-macam lah. Allah buat manusia, Allah buat makan minum, Allah buat rezeki, Allah buat binatang, Allah buat tumbuh-tumbuhan. Di langit adanya malaikat, arash dan sebagainya, tuan-tuan. Kata Allah, semua yang ada di langit dan di bumi ini, la ayatin li ulil albab, menjadi tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, menjadikan tanda-tanda bukti kekuasaan, kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala li ulil albab, bagi orang-orang yang mempunyai mata hati yang cerah. Tuan-tuan Jadi orang yang mata hati dia cerah, mata hati dia terang, dia tengok alam ni, dia nampak tanda wujud kebesaran Allah, hebatnya kekuasaan Allah. Dia kata subhanallah, kan tuan-tuan Sebab tu kita sebagai hamba ni sentiasa ucap Alhamdulillah, Alhamdulillah. Sebab tu tuan-tuan, Nabi ajar kita pada seluruh kehidupan kita sentiasa bermula dengan doa dan ditutupi dengan Alhamdulillah. Tuan-tuan tengok, nak tidur Nabi ajar kita doa tidur.
Bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana. Tuan-tuan tak? Maksudnya tuan-tuan, memang kita ni tak terlepas langsung daripada Allah yang mewujudkan keadaan kita sekarang ni. Tuan-tuan tidur kan, boleh lena. Siapa yang mewujudkan rasa lena tu? Allah yang mewujudkan. Takkan adanya kelenaan itu kepada kita kalau Allah tak memberi adanya lena tu pada kita, tuan-tuan ya. Jadi saya nak sebut tentang masalah wujud itu, tuan-tuan ya. Baik. Jadi tuan-tuan, itulah wahdatul wujud yang difahami oleh wali-wali Allah tu, yakni apa maksud dia tuan-tuan? Wali-wali Allah, orang-orang yang dekat daripada Allah, mereka melihat sekalian yang ada pada alam ini kenyataan bagi adanya Allah itu. Maksudnya tuan-tuan, bukti Allah itu ada, maka nyata ada matahari yang bercahaya. Bukti Allah itu wujud ada, maka adanya tumbuh-tumbuhan yang terus hidup. Bukti Allah itu ada, tuan-tuan, Allah itu wujud, Allah itu ada, maka nyatalah kepada kita pada hari ini tentang kita masih boleh melihat, boleh mendengar. Sebab tu dia bangun tidur, alhamdulillah. Sebab apa? Sebab adanya keadaan kita ni kenyataan daripada wujud Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala dialah pada hakikatnya yang menyatakan sekalian wujud yang ada pada alam ni. Tuan-tuan kena faham istilah maksud saya menyatakan wujud itu. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala yang wujud hakiki itu, dia memang ada. Memang dia ada dengan sendiri diri dia, tuan-tuan ni. Dia memiliki kekuasaan secara mutlak, tuan-tuan, mutlak, tuan-tuan ni. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala yang menyatakan wujud penglihatan pada penglihatan mata kita. Maksudnya kalau Allah tak nyatakan penglihatan pada mata kita, kita bangun tidur buta dah, tuan-tuan. Jadi dialah yang menyatakan wujud pada penglihatan kita. Dialah yang menyatakan wujud pada pendengaran kita. Maksudnya, dia yang memberikan penglihatan tu sampai kita nyata. Dengarlah. Nyata tak dengar tu? Dengar. Tuan-tuan tak? Maka dia yang menyatakan sekalian wujud yang ada di atas alam ni. Jadi Allah itu dia menyatakan sekalian wujud yang ada di atas alam ni, tuan-tuan. Jadi, yang ada di atas alam ni, tanpa Allah tak akan boleh ada sesuatu di atas alam ni yang boleh bergerak, yang boleh apa. Sebab tu kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, tuan-tuan, kata Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah, kata Imam Ghazali, la darrah, tidak akan bergerak satu darrah pun di atas alam ni, sama ada alam musyahadah, alam yang kita nampak pada hari ni, ataupun alam malakut, alam yang tak nampak, tuan-tuan, alam malaikat dan sebagainya, tak bergerak satu zarrah sekalipun, sama ada alam yang kita nampak ataupun alam lain, tak kira mana-mana alam, melainkan semuanya bergerak dengan kehendak Allah. Tuan-tuan ni, tuan-tuan punya tangan ni kan, nak bergerak kanan, bergerak ke kiri, tuan-tuan tengok binatang ke apa, kucing ke kan, berjalan dia pergi keluar rumah kita kan, semua itu tak terlepas daripada pentadbiran Allah. Maknanya tuan-tuan, kalau kita tengok daun daripada pokok tu kan, daun daripada pokok ni tuan-tuan, yang jatuh walaupun sehelai daripada pokok tu, tuan-tuan tak, dia tak akan jatuh melainkan Allah lah yang menjatuhkan pokok itu. Dan pokok itu, daun tu tuan-tuan. Dan daun itu tuan-tuan, bila dia jatuh ke bawah, sama ada dia akan terbang ke kanan, terbang ke kiri, pun tak terlepas daripada kehendak Allah yang menguruskan daun itu untuk dia jatuh terbang nanti. Tuan-tuan jangan tengok, angin gerakkan dia. Tuan-tuan, angin sebab musabab, tapi hakikatnya semua itu dalam percaturan Allah. Tuan-tuan, jangan kita terhijab dengan sebab musabab. Sebab musabab tu pun Allah yang menjadikan dia. Tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, wali-wali Allah ni dia memandang sekalian wujud yang ada pada hari ini hakikatnya datang daripada wujud yang satu, yakni Allah. Maksudnya, oleh kerana wujud Allah yang satu yang hakiki itulah mewujudkan semua yang ada pada hari ini. Maka tuan-tuan, dia tengok sekalian makhluk ni hakikatnya mati. Tuan-tuan ya. Tuan-tuan, mata kita ni asalnya apa? Mati, buta. Tak hidup. Mata kita tak hidup. Tapi Allah lah yang menghidupkan mata ni dengan boleh melihat, tuan-tuan. Dengan Allah lah boleh melihat. Dengan kekurniaan dia. Maka wali-wali Allah, perasaan dia tengok alam ni semuanya hakikatnya mati. Diri kita ni tuan-tuan, hakikatnya kita ni pekak, kita ni buta, kita ni jahil. So sekarang ni kita boleh mendengar. Jadi maksudnya kita ada kehidupan, kita pendengaran ni hidup kan. Jadi wali-wali Allah ni dia melihat semua alam ni mati dan bersandar kepada Allah. Maka dia melihat alam ni semuanya adalah kenyataan daripada wujud Allah. Bukti kenyataan daripada adanya Allah, maka adalah kita yang boleh berjalan, boleh bernyawa. Tuan-tuan faham tak maksud saya nah? Jadi tuan-tuan, sebab tu wali-wali Allah ni perasaan hati dia, wahdatul wujud tu duduk hati dia. Maksudnya dia tengok alam, ya Allah ni semua kurniaan-Mu ya Allah, semuanya datang daripada keesaan-Mu ya Allah, kebesaran-Mu ya Allah. Maka itulah hakikat perasaan wahdatul wujud yang ada pada hati-hati insan. Jadi adakah kita pada hari ini tak boleh ataupun kita nak abaikan ilmu tentang wahdatul wujud ini yang menjadikan seseorang insan itu sentiasa balik pada Allah, ingat pada Allah, bersyukur kepada Allah? Adakah manusia boleh abaikan ilmu ni? Jawapannya tidak.
Bahkan semua orang Islam wajib dia mesti mendalami ilmu wahdatul wujud ini supaya diri dia itu sendiri tidak pernah sombong kepada Allah. Sentiasa syukur kepada Allah. Kalau dia semayang pun, ya Allah, aku ni tak boleh semayang. Tapi engkaulah yang menjadikan aku boleh semayang. Yang mewujudkan semayang aku itu adalah engkau, ya Allah. Bangun tahajud tak sombong. Ni kadang-kadang sombong dengan ilmu, tuan-tuan nak sombong dengan percakapan. Sebab kita tak ada perasaan hati yang kita duk nampak sekalian ni pemberian daripada Allah, tuan-tuan ya. Jadi wahdatul wujud bagi perasaan-perasaan wali-wali Allah, dia melihat kenyataan esanya wujud Allah yang hakiki itu menjadikan adanya wujud sekalian alam pada hari ni selain daripada Allah ni, maksudnya makhluk ni, tuan-tuan tak, adanya wujud majazi sekarang ni. Wujud kita, wujud apa matahari, wujudnya apa yang langit dan bumi ni, semuanya wujud majazi sahaja. Hakikat yang wujud, yang benar-benar wujud tu hanyalah Allah yang satu. Maka dia tengok alam ni semuanya daripada Allah yang satu. Kalau dia tengok kucing berjalan pun, Allah yang memperjalankan hamba-hamba dia, tuan-tuan. Allah memperjalankan kucing ke, maksudnya semua itu bersandar pada Allah. Dia tak akan nampak alam ni bergerak dengan sendiri, ataupun dia tak akan nampak sesuatu berlaku di atas alam ni dengan kehendak-kehendak kucing. Semua yang berlaku atas kehendak Allah, bukan kehendak manusia, bukan kehendak makhluk, tuan-tuan ya. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Apa Allah sebut dalam Al-Quran? Kata Allah, setiap sesuatu yang berlaku itu bukan kerana kehendak kamu tak ada kuasa. Dan tapi bila berlaku, bila terjadi itulah kehendak Allah. Tuan-tuan, itu maksud wahdatul wujud, tuan-tuan ya. Jadi wali-wali Allah ni hati dia tengok alam semua ni nampak daripada keesaan wujud Allah. Itulah benda dia, bukan ada apa, tuan-tuan. Ya, orang duk tu sesat dan sebagainya tu kerana mereka salah faham tentang wahdatul wujud, tuan-tuan ya. Jadi wali-wali Allah ni memang itulah perasaan mereka kepada Tuhan. Dan kita sebagai orang beriman pun memang kita kena sentiasa meletakkan hati kita sebagai hamba, begitu keadaan kita. Kita dapat makan pun, alhamdulillah Allah bagi kita makan. Maksudnya bukan makan tu datang dengan sendiri, wujudnya makan tu, wujudnya nasi tu dengan sendiri, ataupun kita boleh ada rasa pada lidah kita, rasa dengan sendiri, tak. Wujudnya rasa, wujud rasa masin, wujud rasa manis, wujud rasa sedap, datang daripada Allah yang mewujudkan sekalian rasa-rasa. Kita ni apa? Hamba yang lemah, yang tiada daya upaya. Sentiasa kita memerlukan Allah dalam seluruh kehidupan kita, tuan-tuan ya. Jadi itu wahdatul wujud yang sebenar-benarnya, wahdatul wujud yang tidak sesat. Bahkan wahdatul wujud yang perkara ini, tuan-tuan, yang disebut oleh Ibnu Arabi dan sebagainya, wahdatul wujud inilah, tuan-tuan, menjadikan seseorang hamba itu tak lupa pada Allah. Nak lupa macam mana? Tengok alam ni sentiasa nampak Allah. Mereka ni sentiasa ingat Allah bukan dengan sebutan, bukan dengan Allah tu zikir. Mereka ingat Allah dengan melihat alam, mereka ingat Allah. Alam ni siapa yang buat? Setiap yang mereka lihat, mereka akan nampak Allah. Rasa sejuk, ya Allah, alhamdulillah sejuk Engkau beri pada aku, ya Allah. Tuan-tuan ya. Mereka boleh berjalan, pendek cerita 24 jam mereka dalam ingatan kepada Allah. Sebab mereka tengok sesuatu di atas alam ni, mereka tahu itu semua kenyataan daripada Allah yang mewujudkan semua perkara ni. Tuan-tuan, bila makan rasa sedap, Allah juga mewujudkan. Jadi bila masa mereka nak lupa Allah, tuan-tuan? Tak boleh nak lupa Allah, sebab mereka melihat semua ni kurniaan daripada Allah. Tak ada sesuatu di atas alam ni sebarang zarah pun yang tidak datang daripada kurniaan Allah. Tak ada. Semua datang daripada kurniaan Allah. Mereka berjalan, mereka duduk, mereka tidur, rasa boleh lena, bangun tidur, yang boleh bangun balik, yang boleh bernafas balik, semua Allah belaka. Qul kullun min indillah. Kata Allah dalam Al-Quran, qul, katakanlah wahai Muhammad, kullun min indillah. Semua datang daripada Allah. Tuan-tuan ya. Jadi wahdatul wujud ni memang kita kena ada. Sebab supaya kita semakin dekat kepada Allah, tak terhijab dengan keakuan diri, kesombongan diri, sehingga kita mengaku kita punya ilmu, kita punya kehebatan, kita punya kemuliaan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala tak nak, tuan-tuan, kita ni mengaku kehebatan kita memakai pakaian-pakaian Allah. Allah tak nak, tuan-tuan. Dalam hadis kudusi, Allah menyatakan barang siapa yang memakai ridai. Ridai ni maksudnya apa? Selendang, dia kata gitu. Maksudnya Allah ni, tuan-tuan, sifat takabur, sifat membesarkan diri ni sifat Allah. Allah kata siapa yang memakai pakaian takabur menjadi pakaian diri dia, Allah kata aku tidak kisah ataupun aku tidak hirau dalam neraka mana dia masuk. Maksudnya Allah tak suka orang yang mengaku diri hebat, diri pandai, diri mulia. Sebab mereka tak kenal siapa yang memuliakan mereka, siapa yang hebatkan mereka. Hakikat kita mana ada hebat, tuan-tuan. Kerana kehebatan kita tu milik Allah. Allah yang bagi pinjam sebagai ujian kepada kita, tuan-tuan ya. Baik. Jadi wahdatul wujud yang benar ini dipanggil wahdatul wujud yang muwahhidin dipanggil. Muwahhidin ni orang-orang yang sentiasa mengesakan Allah pada pandangan hati dia. Dia tengok alam ni,
semuanya datang daripada Allah yang Maha Esa yang menjadikan segala sesuatu. Maka alam ni dia melihat semuanya hakikatnya tidak ada. Adanya alam pada hari ini kerana bersandar kepada adanya Allah. Adanya penglihatan kita pada hari ini kerana bersandar kepada Allah yang mewujudkan penglihatan tu. So wujud-wujud yang ada pada alam ni, wujud cahaya matahari kerana bersandar kepada Allah yang mewujudkan semua perkara tu. Maksudnya wujudnya cahaya matahari kerana dia bersandar kepada Allah yang mewujudkan cahaya itu. Jadi sebab tu kenyataan alam ni adalah kenyataan daripada Allah yang mewujudkan sekalian yang ada. Wujud kenyang, wujud dah hilang dahaga, wujud rasa seronok, wujud rasa manis kat lidah, wujud kehidupan, wujud nyawa kita sedang bernafas. Semua sekali lah tuan-tuan ya. Faham tak tuan-tuan? Itulah maksud wahdatul wujud yang benar. Dipanggil muwahhidin ya. Baik, wahdatul wujud yang salah ni, yang sesat ni, yang setengah-setengah ustaz-ustaz kita dalam YouTube ni kata sesat, wahdatul wujud ni sesat. Mereka faham yang wahdatul wujud yang kedua ni tuan-tuan ya. Wahdatul wujud yang kedua ni adalah golongan-golongan wahdatul wujud yang mulhid dipanggil. Mulhid ni tuan-tuan adalah orang-orang yang menyatukan Allah dengan diri dia. Tuan-tuan ya. Golongan ni kalau saya sebut di awal mukaddimah tadi, adakah berdosa, adakah mereka ini kafir dan sebagainya? Jawapannya bukan setakat berdosa, bahkan terkeluar daripada Islam. Murtad tuan-tuan, kufur. Mana boleh kita kata Allah bersatu dengan kita? Dipanggil ittihad. Tuan-tuan, dalam istilah wahdatul wujud yang sesat ini, yang disalah faham oleh orang-orang yang tidak mengaji dengan jalan syariat yang betul, mereka melampaui batas dalam memahami wahdatul wujud ni tuan-tuan ya, sampai mereka jatuh kepada golongan wahdatul wujud yang mulhid dan wahdatul wujud yang ittihad dan hulul. I'tiqad mereka ittihad dan hulul. Apa maksud ittihad ni tuan-tuan? Maksudnya mereka menyatakan Allah ni ada dalam badan mereka, Allah bersatu dengan mereka. Nanti saya terang kat tuan-tuan apa maksud wahdatul wujud yang sesat, yang kafir, yang keluar daripada Islam ni. Kalau ada golongan-golongan macam ni tuan-tuan, mereka ni tuan-tuan memang sudah terkeluar, wajib mengucap, wajib bertaubat, betulkan i'tiqad tu. I'tiqad hati kena buang. Tak boleh pegang i'tiqad macam tu, tuan-tuan ya. Jadi ittihad ni mereka menyatakan Allah itu bersatu dengan hamba. Hulul ni tuan-tuan, hulul ni maksudnya lebih kurang juga. Tuan-tuan, hulul ni macam berjelira dipanggil. Hulul ni maksudnya lebih kurang macam kalau kita katakan air kopi dengan gula, tuan-tuan nak. Gula dan air kopi tu kan bercampur, tuan-tuan. Sampai tak nampak gula. Mana gula tadi? Rasa ada tapi gula tu tak nampak dah. Bersatu lah dengan kopi tu. Tuan-tuan ya. Jadi kita tak boleh rasa Allah macam tu, tuan-tuan. Allah tak berhajat dengan kita, tuan-tuan ya. Jadi tuan-tuan, golongan-golongan wahdatul wujud yang sesat ni, sehingga mereka mengatakan yang sebenarnya wujud mereka ni adalah wujud Allah. Mana boleh tuan-tuan, salah. Tuan-tuan ya. Wujud kita tetap wujud kita. Tapi wujud Allah ni maksudnya Allah yang mewujudkan kita. Bukan maksudnya kita ni ada ni, maksudnya kita ni adalah Allah. Tu yang timbul masalah anal haq dan sebagainya tu, tuan-tuan ya. Jadi tuan-tuan, wahdatul wujud yang sesat ini mereka menyatakan wujudnya mereka itu adalah wujud Allah. Dan istilah yang mereka pakai apa tuan-tuan? Istilah yang mereka pakai adalah engkau adalah aku adalah engkau. Tuan-tuan ya. Engkau adalah aku adalah engkau tu tuan-tuan. Sebenarnya istilah tu tak tepat lah, bagi saya tak tepat. Sebab dia agak melampau. Sebenarnya orang-orang begini, dia nak cakap apa? Dia nak cakap diri dia ni memang semua dalam kurniaan Allah, dalam pentadbiran Allah, betul lah tu. Tapi jangan sampai orang kata engkau aku adalah engkau. Tak betul lah. Kita hamba Allah. Hamba tak hamba. Mana boleh kita kata aku adalah Allah, Allah adalah aku? Mana boleh tuan-tuan cakap macam tu. Maksudnya mereka ni memahami wahdatul wujud sehingga melampaui batas mereka sampai mereka menyatakan mereka itu sudah jadi Tuhan ke macam mana? Tuan-tuan ya. Itu yang sesat tu tuan-tuan ya. I'tiqad mereka ni tuan-tuan, mereka akan sampai menyebut bahawasanya yang melihat pada mata kita sekarang ni bukan kita. Kalau kita kata kita melihat, kita dah syirik pada Allah. Ini pegangan mereka yang melampau. Tuan-tuan, tak syirik lah tuan-tuan. Maksudnya kita menyatakan kita boleh melihat, tetapi kita tak mengaku penglihatan tu kita punya. Kita melihat sebagai hamba yang lemah penglihatan kita, yang Allah buat penglihatan yang lemah, tuan-tuan nak. Kita tak boleh tengok benda-benda yang jauh-jauh. Kita hanya boleh tengok perkara-perkara yang dekat-dekat, tuan-tuan nak. Kalau anak kita luar negara, kita tak nampak. Jadi tuan-tuan, kita tetap mengatakan kita yang melihat, tapi kita tahu siapa beri kita penglihatan. Tapi golongan-golongan wahdatul wujud yang sesat ini, mereka menyatakan mereka melihat ni hakikatnya bukan mereka yang melihat. Allah yang sedang melihat pada pandangan mata mereka. Merepek tuan-tuan, merepek. Sesat inilah ilham syaitan. Maknanya tentang perkataan mereka menyatakan Allah sedang melihat pada mata mereka ni tuan, mereka telah menyatakan Allah berhajat pada mata mereka.
Dan mereka telah menyatakan Allah ada dalam mata mereka. Astaghfirullahalazim, tuan-tuan. Yang melihat tu kita. Kenapa kita nak kata yang melihat tu Allah? Allah dia melihat dengan zat dia. Dia tak perlukan diri kita untuk dia melihat. Tuan-tuan, siapa yang ajar ilmu macam ni? Tuan-tuan boleh dengar Tuan Haji Syari. Tuan-tuan, dia ajar ilmu macam ni. Jangan dengar pengajian dia, tuan-tuan. Tak apalah saya sebut perkara ni dalam YouTube. Dan kalau anak murid Tuan Guru Haji Syari nak serang saya, tak apa. Sebab saya dengar dia punya perkongsian memang tak betul. Sampai dia kata kalau kita rasa kita melihat dah syirik. Syirik celah mana? Syirik ni kalau kita mengaku kita punya kuasa dengan diri kita sendiri. Tuan-tuan, tak ni melampau ni. Tegang sangat ni. Sampai dah hilang diri kehambaan. Hamba-hamba lah. Allah-Allah lah. Jangan sampai hamba nak jadi Allah. Tuan-tuan ya. Jadi tuan-tuan, wahdatul wujud yang sesat ini, tuan-tuan, mereka menyatakan Allah melihat pada penglihatan mereka. Allah mendengar dengan pendengaran mereka. Mereka mengatakan wujud Allah tu hanya satu. Sekalian alam ni bukan wujud, tak ada wujud. Maka sekarang ni bila kita melihatnya wujud, maka siapa yang melihat hakikatnya? Allah yang melihat. Tak betul. Tak betul, tuan-tuan. Mereka punya pengajian macam tu lah. Saya sebut dengan tuan-tuan. Saya dengar pengajian diorang ni, tuan-tuan ya. Maksudnya dia orang kata, bila kita kata Allah tu wujud esa, kita tak boleh rasa kita sedang melihat. Tak boleh. Kita kena tahu Allah lah yang sedang melihat pada penglihatan mata kita. Tapi tak boleh cakap, dia orang cakap. Tak boleh cakap macam tu. Kalau cakap, kita rasa kita ada. Maka senyap je. Tuan-tuan, senyap saja. Ni sesat. Tak betul, tuan-tuan. Tak betul, ya, tuan-tuan. Ya. Dan mereka ni, pegangan mereka ni, tuan-tuan, sampai mereka menyatakan apa? Aku sembah aku. Aku sembah aku. Merepek, tuan-tuan. Merepek. Tak betul. Aku sembah aku apanya, tuan-tuan. Sebab mereka merasakan diri mereka tu Tuhan. Maka bila mereka sembah semayang, hakikatnya aku menyembah aku. Astaghfirullahaladzim, tuan-tuan. Merepek, tuan-tuan. Murtad. Keluar daripada Islam. Kita hamba sembah Allah. Hamba memuji Allah, hamba memuliakan Allah, hamba yang mengangkat atau membesarkan darjat kebesaran Allah. Kita muliakan subhana rabbiyal a'la. Kita hamba yang sedang mengagungkan Allah. Bukan Allah mengagungkan Allah. Tuan-tuan, aku sembah aku, bukan. Tuan-tuan, melampau. Tuan-tuan, ya. Mereka menyatakan gini. Mereka menyatakan, bukankah kita yang sedang memuji Allah tu Allah yang membuatkan kita puji Allah? Maka mereka menyatakan hakikatnya Allah puji diri dia lah, tuan-tuan. Betul lah tu. Maksudnya, kalau dari segi penerangan macam tu, kita boleh terima lagi lah. Maksudnya macam ni. Bila mereka menyatakan, kan, kalau tuan-tuan semayang, tuan-tuan sebut subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Siapa yang memberikan tuan-tuan kekuatan atau memberikan kita pertolongan untuk sebut subhana rabbiyal azim tu, Allah yang mengizinkan, Allah yang memberikan lidah kita berbicara menyebutkan perkara itu. Maka kata mereka, hakikatnya kita yang sedang memuji Allah, hakikatnya Allah sedang puji diri dia sendiri, tuan-tuan. Dia sebenarnya, tuan-tuan, kita tak boleh kata macam tu sebab Allah Subhanahu Wa Taala dialah yang menjadikan kita hamba untuk memuji diri dia. Dia kalau nak puji diri dia, tuan-tuan, dia puji dengan firman dia lah. Jadi bukan maksudnya bila kita puji Allah, hakikatnya Allah sedang puji diri dia sendiri. Hakikatnya Allah sedang buat kita untuk puji diri dia lah. Itulah. Allah nak bagi pahala kepada kita. Allah nak jadikan kita dekat kepada Allah. Tuan-tuan, itulah. Bukan maksud bila kita puji Allah, maksudnya Allah sedang puji diri dia sendiri. Allah kalau nak puji diri dia sendiri, tak perlu kepada bibir kita untuk puji diri dia. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran banyak ayat-ayat tentang kebesaran diri dia, tuan-tuan. Allah kata, la ilaha illa ana, tiada Tuhan melainkan aku, maka sembahlah aku. Itu maksudnya Allah nak menyatakan tentang keagungan dia sebagai Tuhan dan sebagainya, tuan-tuan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan hamba yang terpilih dan Allah nak angkat darjat seseorang hamba. Allah buat hamba tu sibuk memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maksudnya bukan maksudnya kita katakan bila kita puji Allah, hakikatnya Allah sedang puji diri dia sendiri, tuan-tuan. Kitalah yang puji Allah Subhanahu Wa Taala atas kurniaan daripada Allah kerana Allah Subhanahu Wa Taala berkehendak memilih kita, mengangkat martabat kita, mengangkat darjat kita di sisi Allah. Tuan-tuan, begitu, tuan-tuan. Allah Subhanahu Wa Taala tidak berhajat kepada kita untuk dia memuji diri dia sendiri, tuan-tuan. Kita yang berhajat kepada Allah untuk memuji Allah. Jadi maknanya Allah Subhanahu Wa Taala tidak berhajat kepada bibir kita untuk puji dia. Kita yang sedang berhajat kepada Allah untuk bibir kita mampu memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Ni kadang-kadang melampau, tuan-tuan, melampau. Kefahaman yang melampau. Yang bawa kepada sesat dan sebagainya, tuan-tuan, ya. Jadi saya ingat, tuan-tuan, jelaslah apa yang saya sebut tentang wahdatul wujud itu, tuan-tuan, dia ada dua pembahagiannya. Jadi wahdatul wujud yang sesat, wahdatul wujud yang benar. Jadi yang sesat ni, tuan-tuan, mereka sampai menyatakan begitu. Sebab tu, tuan-tuan, mereka ni tak semayang. Tak semayang, tuan-tuan. Syariat mereka lebuh lah. Orang panggil lebuh, tuan-tuan, ya. Syariat mereka ni lintang pukang, tuan-tuan, ya. Mereka ni, tuan-tuan,
Tak semayang sebab apa? Sebab bagi mereka tu Tuhan dah, tuan-tuan ya. Kita yang semayang ni, kita masih nak mencari Allah, tuan-tuan tak? Masih nak mencari, nak dekat diri pada Allah, tuan-tuan ya. Mereka ni dah jadi Allah, takkan nak Allah nak sembah Allah, takkan Allah nak puji Allah, tuan-tuan tak? Merepek tuan-tuan. Mereka ni tuan-tuan dah hilang jiwa kehambaan, dah menafikan diri sebagai hamba yang perlu ibadat, yang perlu membesarkan Allah, yang perlu menjadikan diri itu sebagai khidmat kepada Allah, bukan mengaku diri itu sebagai berada pada makam ketuhanan, sehingga mereka tak perlu lagi sembah Allah sebab mereka sudah berada pada makam ketuhanan, dan mereka menyatakan aku tak perlu sembah aku lagi sebab aku ni adalah aku. Astaghfirullahalazim. Ni yang melampau. Ni yang melampau tuan-tuan. Jadi tuan-tuan berjaga-jagalah ya. Yang muwahhidin betul. Muwahhidin ni mereka sentiasa merasakan diri mereka hamba, mereka berhajat kepada Allah, dan mereka nampak semua kurniaan daripada Allah, dan mereka terus menegakkan kehambaan diri mereka kepada Allah, dan mereka tahu mereka hamba yang lemah. Mereka bukan Tuhan, mereka bukan menyatakan Allah dalam diri mereka. No, tak ada tuan-tuan. Mereka tahu semua sesuatu berlaku datang daripada kurnia Allah, mereka tak ada sombong, sentiasa bersyukur, ibadat mereka bertambah-tambah banyak dan sebagainya. Tuan-tuan, saya nak sebut dengan tuan-tuan yang terakhir lah tuan-tuan ya. Kita nak kenal Allah ni tuan-tuan bukan dengan ilmu. Ilmu ni jalan sahaja tuan-tuan. Nak kenal Allah ni dengan hati. Hati yang bersih. Hati yang sibuk membesarkan Allah, memuji Allah, berzikir kepada Allah. Hati yang meninggalkan dosa dan maksiat tuan-tuan ya. Hati yang sentiasa sibuk dengan ibadat. Hati yang sentiasa dihidupkan dengan rohani. Maka orang macam inilah ada perasaan wahdatul wujud, ada perasaan yang dekat pada Allah. Golongan-golongan yang sesat tadi tuan-tuan, mereka ni syariat tak ada. Macam mana mereka boleh mengatakan mereka kenal Allah? Mereka hanya kenal Allah dengan tipu daya ilmu syaitan yang sesat tu tuan-tuan. Syaitan yang bagi mereka sesat dengan pengetahuan mereka, dan mereka kata mereka kenal Allah. Kenal Allah bukan di sini, bukan di akal. Kenal Allah dengan rasa. Rasa takut, bergetar jantung hati, takut dengan Allah, tak berani buat dosa. Sembahyang ni lama, khusyuk, tu tanda orang kenal Tuhan. Bukan kenal Allah sebut ni semua datang daripada Allah, kita ni tak ada apa-apa, kita ni Allah juga. Tu kenal lah tu. Itu sesat tuan-tuan. Itu hanya dengan ilmu. Orang yang benar-benar dikurniakan oleh Allah, kenal Allah, berjalan dengan hati yang bersih. Sebab tu ada ilmu tasawuf. Bersihkan hati daripada sekalian dosa dan maksiat, nafsu dan sebagainya. Bersihkan hati daripada syirik khafi, memandang kepada kehebatan diri, keakuan diri. Jadi bersih hati ni tuan-tuan maksudnya bersih daripada dosa dan maksiat, bersih daripada syirik kepada Allah, daripada syirik khafi, riak, takabur, ataupun memandang kepada kekuatan diri dan sebagainya. Maka orang beginilah hati semakin bersih, dan akhirnya dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala hati yang dekat, yang mendapat rasa yang kuat dengan Allah, cinta, rindu, takut kepada Allah. Sekadar itulah tuan-tuan. Allah Subhanahu Wa Taala alam. Kalau tuan-tuan rasa video ni bermanfaat untuk tuan-tuan, panjang-panjangkan share lah tuan-tuan ya. Sebab dalam perkongsian saya ni memang ada ilmunya juga, untuk walaupun bukan sekadar nak cerita wahdatul wujud tadi, maksudnya saya nak terangkan juga ilmu wahdatul wujud ni sebagai ilmu pengetahuan untuk kita orang Islam. Memang kena ada sifat ni. Wahdatul wujud ni kita kena ada. Sebab supaya kita tengok alam ni kita tak takut. Tengok coronavirus kita tak takut. Maksudnya tak takut sebab apa? Sebab kita tahu siapa beri manfaat, siapa yang mewujudkan manfaat, siapa yang mewujudkan mudarat adalah Allah. Maka kita akan berdoa, bergantung harap kepada Allah. Maka perkara ni semua orang kena tahu supaya orang akan tenang hati mereka, supaya diri mereka sentiasa bersandar kepada Allah. Dan jangan sampai jatuh kepada wahdatul wujud yang sesat, yang berlaku pada orang-orang yang mulhid tadi tu, sehingga mereka menyatukan wujudnya Allah dengan wujudnya mereka. Jadi bersatu dua, wujud mereka adalah wujud Allah adalah wujud mereka. Sesat tuan-tuan ya. Jadi sekadar itulah tuan-tuan. Mudah-mudahan saya doakan tuan-tuan yang dengar perkongsian saya ni benar-benar diberi kepahaman oleh Allah. Tuan-tuan share lah video saya ni kalau ada manfaatnya. Dan kalau ada sebarang persoalan, tuan-tuan boleh komen dekat ruang komen dalam ruangan YouTube ni. Tuan-tuan kalau ada sebarang persoalan boleh komen di bawah tuan-tuan ya. Wallahu subhanahu wa taala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.